亲爱的姐妹们，平安！我们用一首诗歌来开始我们的聚会，我们的敬拜。我们来唱圣教诗歌第8首，赞美上主。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita akan memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. PPK nomor 8. PPK nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom ibu-ibu sekalian. 姐妹们平安， Damai sejahtera bagi kita sekalian. 但愿神把平安赐下给我们。 Tidak terasa kita bertemu lagi di dalam YouTube channel Komisi Wanita GSRI Kartini. 很高兴再次跟姐妹们在 YouTube 见面。 Saya bersyukur, saya berdoa selalu senantiasa untuk kesehatan ibu-ibu sekalian. 我始终为着各位的健康祷告。 Saya selalu berdoa bahwa ibu-ibu sekalian bisa merasakan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. 我始终祷告，但愿各位能够享受神所赐下的平安。 Sebelum kita memulai belajar tentang firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 我们先同心祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, 亲爱的天父， terima kasih untuk hari ini Tuhan. 为着今天而感恩。 Di dalam siang menjelang sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali mengikuti Komisi Wanita. 今天下午我们再一次能够参加姐妹团契， Itu semua karena anugerah dan kebaikan Engkau Tuhan. 这一切都是你的恩典。 Kami bersyukur sekali lagi untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan hingga saat ini. 我们再一次为着你所给我们的生命气息感恩。 Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus bekerja, 但愿圣灵在我们心中继续做工， sehingga kami boleh mengenal Engkau 以至于我们能够更认识神， melalui firman Tuhan 就是借着圣经， yang kami baca setiap harinya, 就是我们每天所读的圣经， dan uraian firman yang boleh kami dapat dari khotbah-khotbah di mimbar. 以及这个神话语的讲解。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 我们把这个传讲信息的时间交在你的手中， Tuhan berbicara kepada hamba-Mu 愿你对你的仆人说话， dan berbicaralah kepada setiap kami 也对每一个听的人说话， sehingga kami boleh mengenal kebenaran Engkau. 让我们能够认识神的真理。
pakai hamba-Mu dan juga Museneti di dalam pemberitaan firman ini. 求主使用传讲的、翻译的， Sehingga pesan yang ingin disampaikan boleh diteruskan oleh Roh Kudus kepada kami setiap kami yang mendengarkannya. 以至于圣灵能够把你的信息传达给每一个人。 Kami siap untuk mendengar firman-Mu. 我们聆听你的话， Hanya dalam nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 祷告奉耶稣基督我们救赎主的名。 Amin. Amin. Iya. Tema hari ini, apakah yang menajiskan seseorang? 今天我们的题目就是说，什么事情让一个人按照宗教的规格是不洁净的，是违反宗教礼仪。 Khotbah berseri kali ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 23. 今天的连续讲道是在马可福音第7章第1节到23节。 Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 13 dalam bahasa Indonesia. 英利文第1节到13节， Dan ayat 14 sampai dengan 23 akan dibacakan oleh Museneti dalam bahasa Mandarin. 接下去就用中文来念。 Ibu-ibu sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak lagi warisan lainnya yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. 第14节 ayat 14，耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白，从外面进去的不能误会人，唯有从里面出来的乃能误会人。”耶稣离开了众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能误会人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到脑子里。这是说各样的食物都是洁净的，又说从人里面出来的，那才能误会人，因为从里面的，就是从人性里发出恶念、勾合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、妒忌、毁谤、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来的。
且能误会人。 Ibu-ibu sekalian, 姐妹们， kita dapat melihat bagaimana Yesus kali ini ditemui oleh serombongan orang Farisi dan juga beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. 这一段给我们看见有一小群的法利赛人去见耶稣。 Yesus seringkali dicobai oleh pemuka agama pada waktu itu. 耶稣在当时常常被宗教的领袖所试探。 Ini bukan kali pertama Yesus dicobai. 这不是第一次他们试探耶稣， Seakan mereka mau mengetahui sebenarnya ajaran yang diajarkan itu berasal dari mana. 他们想知道耶稣基督的教导是从哪里来的。 Setelah kita baca barusan, kita dapat melihat bahwa ada fenomena yang tidak lazim yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. 刚才的经文给我们看见，法利赛人有一些很不寻常的看见。 Mereka melihat para murid makan dengan menurut mereka dengan najis karena tidak mencuci tangan. 这些领袖看见耶稣的门徒吃饭，不照做他们的规矩洗手。 Padahal hal tersebut tidak ada di dalam Alkitab. 启示圣经里面没有一个什么吃饭的规矩， Terutama di dalam hukum Musa yang tertulis. 尤其是在摩西律法的明文规定。 Kalau kita perhatikan konteks firman Tuhan pada hari ini, 假如我们注意今天经文， di dalam perjanjian lama sangat memperhatikan kebersihan dalam menjalankan keagamaan mereka. 在旧约我们看见旧约时代的人非常注重这个宗教的仪式、宗教的规格。 Meskipun tidak memerintahkan ritual cuci tangan untuk orang-orang pada umumnya, 虽然没有定规吃饭洗手的这个习惯、规格， namun pada masa itu para imam diharuskan untuk mencuci tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke tabernakel. 但是在旧约里面诚然有这样的规定。 侍奉神的祭司在他们进到会幕以前要洗手、要洗脚。 Nah, kita akan lihat secara teks di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai dengan 21. 出埃及记第30章有这样的记载，出埃及记第30章pasal 30。 Iya. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai dengan 21. 17节到21节。 Di sana memang dikatakan bahwa para imam harus mentahirkan dirinya, mencuci tangan dan kaki mereka. 在还没有进入会幕以前，祭司要洁净自己，洗手洗脚。 Saya akan membacakannya di dalam Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai dengan 21. 出埃及记第30章17节到20。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. 出埃及记第30章17节到21节，耶和华晓谕摩西说：“你要用铜做洗桌盆和盆座，一边洗桌，要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗桌，免得死亡。他们洗手洗脚，就免得死亡。这要做亚伦和他后裔世世代代永远的定例。”
Pada titik tertentu sebelum abad pertama, praktik ini diperluas melampaui peraturan aslinya dari penyembahan tabernakel dan di luar fokus asli pada para imam. 这是在旧约的时代，祭司要供奉、侍奉的时候，要进到会幕以前所应该做的宗教的礼仪，洗手洗脚。 Jadi pada dasarnya di awal di dalam kitab Keluaran ini memang ada tertulis, tapi itu hanya khusus untuk para imam Harun dan anak-anaknya. Sampai keturun-turunannya harus melakukan hal seperti itu sebelum masuk ke kemah pertemuan. 洗手洗脚诚然是旧约里面所定的，可是这些这个规矩是给亚伦和他的后代，就是祭司们所应该做的。 Namun perihal makan minum harus mencuci tangan dahulu itu tidak tertulis di dalam kitab secara khusus dalam perjanjian lama. 至于说吃饭前要洗手洗脚，没有这样的定规，连在旧约也没有这样的定规。 Mereka memperluas teks yang ada yang harusnya hanya berlaku bagi para imam dan itu diberlakukan bagi semua orang. 耶稣时代的犹太教的领袖们就把这个旧约里面对祭司的定规扩展到连每一个人都应该做。 Yesus diserang dengan fenomena seperti itu. 他们就用这些理论来攻击耶稣， Karena para murid makan tidak mencuci tangan. 因为耶稣的门徒吃饭的时候没有按照他们认为的礼仪来洗手。 Markus juga menjelaskan dalam ayat 34 bahwa mencuci tangan telah menjadi sangat populer di kalangan orang Yahudi. 马可福音第7章第3节也告诉我们，也有这样的解释说，原来法利赛人和犹太人都居守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭。 Bukan hanya mencuci tangan, tetapi mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga lainnya. 不但是洗手洗脚，其他的用具器皿也都要洗。 Mereka sendiri mengakui bahwa semua pihak itu tidak setuju bahwa Musa telah memerintahkan hal ini. Mereka akui itu. 他们这些宗教领袖也承认，其实旧约时代的摩西也没有这样的定规。 Musa tidak pernah memerintahkan hal itu. 摩西从来没有教以色列人这么做。 Namun orang-orang Farisi telah mewariskan kepada orang-orang peraturan tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. 但是耶稣时代的法利赛人就把这个圣经里面没有的条规就扩展到世世代代。 Jadi apa yang tidak tercatat sebagai satu catatan buat kita bahwa orang Farisi ini mempraktikkan apa yang tidak tertulis di dalam hukum, tapi itu hanya berdasarkan keturunan generasi ke generasi diwariskan. 所以呢，耶稣时代的犹太教的领袖呢，就把旧约里面对祭司的定规扩展到普通的常人。其实这个圣经没有这么说的。 Makanya kaum orang-orang Farisi sangat bertentangan dengan orang-orang Saduki. 所以呢，法利赛人这个教派跟撒都盖的教派呢，常常为这些事情而争论。 Sedangkan orang Saduki menekankan tentang apa yang tertulis di dalam kitab suci itu yang harus dipraktikkan. 撒都盖人在这方面所着重的就是说，照着圣经所记载的来做。 Jadi perselisihan terjadi karena kelompok Farisi ini menganggap penting peraturan-peraturan yang tidak dicatat oleh Musa. 法利赛人常常强调摩西没有定规的。 Jadi ada sebuah percakapan ya sudah turun temurun yang terjadi sehingga akhirnya mereka mengikutinya terus menerus. 所以呢，在犹太人当中呢，也有不同的看法。那么法利赛人的教导呢，就被继续下去。 Seringkali kita orang percaya juga lebih memegang teguh apa yang diajarkan oleh budaya atau masyarakat. 今天基督徒有好些呢，也是固守这个传统。 Mungkin apa yang diajarkan baik. 可能他们所教的是好的。
Seperti ini kalau kita melihat dari sisi kesehatan bahwa para murid ketika dia mau makan sebelumnya itu harus membasuh tangan, maka itu satu hal yang baik Bapak Ibu sekalian. 其实啊，文化传统有一些是不错的，比方说这个吃饭前洗手，从卫生的角度来看呢是好的。 Baik sekali karena kita makan sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. 饭前洗手是非常卫生， Itu tidak menjadi masalah seperti itu. 这完全没有问题。 Yang menjadi permasalahannya adalah karena tidak mencuci tangan, para murid dianggap najis oleh orang Farisi. 那么问题是什么呢？问题就是说，耶稣的门徒吃饭不洗手，被犹太的教法师认为这个是违反宗教规格的条例。 Jadi seseorang dapat diharamkan dikarenakan dia tidak mencuci tangan, ibu-ibu sekalian. 一个人被论断是违反宗教的洁净治理，乃是因为不洗手。 Itu yang menjadi penekanan Yesus di dalam kenapa Yesus sangat menentang peraturan-peraturan nenek moyang pada masa itu. 这是耶稣基督当时所反对的。 Mungkin baik yang kita pegang. 有一些传统可能是不错的。 Kita ini semua berbudaya dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. 我们都是有文化的，我们也在社群里面，在社会里面。 Jika kita memegang seperti itu secara berlebihan, maka itu menjadi satu kesalahan. 假如我们固守传统是太过激啊，那就变成一个问题了。 Kita sebagai orang-orang Chinese, 华人 pasti sering kita mempunyai budaya, kita mempunyai sesuatu yang kita anggap tabu yang tidak boleh kita lakukan. 中国人有中国人的习惯，有一些是好像是这习惯呢是不能够违背的。 Itu yang seringkali tersandung ketika kita percaya Tuhan. 那么当我们信耶稣的时候呢，我们就面到这种的难题了。 Ya, mungkin saya pernah bercerita bahwa ketika saya menikah di tahun 2020 dahulu, 在我2020年举行婚礼的时候， di bulan September itu, 9月份， itu adalah kalau bagi orang Chinese itu waktu tanggal kalender Chinese 按照中国人的这个日历月历， itu ketika masa itu sedang Cinyepan. 是7月半。 Menurut tradisi budaya bahwa itu sedang hantu-hantu keluar. 中国人相信那个是很多鬼魂出来的时候。 Jadi ketika berbuat hal baik di bulan itu, maka akan ada kesialan. 假如在这个7月半要做好事呢，会倒霉的。 Tidak ada yang menikah di tanggal itu. 那一段时间，中国人没有信耶稣的就不在那个时候举行婚礼。 Tapi saya menikah di tanggal itu, di bulan itu. 但是我呢，就在那个月份行婚礼。 Percayakah kita seperti itu, ibu-ibu sekalian? 你们相信吗？我们是不是相信这一类的说法呢？ Itu salah satu hal, contoh bagaimana kita masih mengikuti kebudayaan jika kita percaya bahwa ada hari sial. 那就是如果我们相信，我们遵守，表明说我们相信有一些月份是倒霉的。 Masih melihat hari baik, hari tidak baik dalam melakukan suatu upacara baik. 当我们要做好事的时候，我们总是选什么忌日了、好日了。 Masih berpegang teguh pada kebudayaan, kebiasaan masyarakat zaman dahulu sampai dipegang sampai saat ini sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi penekanan dalam hidup kita. 所以呢，有一些基督徒当他们要做什么好事的时候，还是照着老旧的迷信的。 Masih berpegang pada kesialan yang dapat menimpa seseorang jika kita melakukan sesuatu hal yang tabu misalnya. 那么有一些基督徒还相信，假如在某一个时段做一些什么事是很忌讳的、不可以做的，就会倒霉。 Seringkali orang percaya seperti itu. 有一些基督徒就是这样相信。 Meskipun sudah mengenal Tuhan sangat lama waktunya, 虽然信主已经信了很久， tapi masih saja tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang kita.
但是还牢牢地守着这个老旧的、不合圣经的这个礼仪。 Ada hal-hal baik yang boleh kita ikuti, Bapak Ibu-ibu sekalian. 文化有一些是好的，我们可以遵守。 Ada makna-makna, nilai-nilai yang baik ketika kita mengikutinya. 有一些是有很好、很有意义、很有价值的。 Tapi bukan karena sial kalau kita tidak mengikutinya. 但是如果我们没有照着去做，那也不会倒霉的。 Bukan karena kita melihat ada hari baik, hari tidak baik di dalam dunia ini. 我们不应该看在世界上有好日子，有不好的日子。 Padahal di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, di bagian awal Alkitab kita, setelah tertulis bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu amat baik dan sungguh baik bagi kita. 启示在创世纪第1章最后1节，当神创造万物的时候，他最后说：“上帝看着这一切都甚好，非常好。” Dan sangat baik bagi kita setiap harinya. 每一天对我们都是好的。 Namun karena budaya, karena masyarakat, kita terpengaruh oleh apa? Oleh kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. 但是因为人的文化传统，就认为说有一些是好的，有一些是不好的。 Sehingga kita lebih menekankan kepada peraturan-peraturan manusia. 以至于呢，我们更不守人的规矩传统，比起守神的律法。 Ibu-ibu sekalian, 各位姐妹们， hari ini kita mau belajar dari sebuah prinsip penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. 今天呢，我们要学习主耶稣教导我们非常重要的原则。 Satu prinsip penting yang dikatakan oleh Tuhan yaitu apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. 主耶稣教导我们什么呢？就是说，从外面进来的事物不会叫人不洁净。 Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang dapat menajiskannya. 反过来说，从人心里发出来的，那才能够误会人。 Sebagai orang percaya, 作为一个基督徒， jangan memberi penekanan pada apa yang masuk ke dalam tubuh kita. 我们不要太强调外面进到我们身体里面的食物 Ini halal, ini haram. 什么是合规格的，什么是不合规格的。 Jangan memberi penekanan pada hal-hal yang nantinya akan Tuhan Yesus katakan itu keluar lagi ke jamban. 不要强调耶稣所说的什么进到里面的食物不干净的，耶稣说不就是到上洗手间就完了吗？ Perhatikanlah apa yang keluar dari dalam diri kita. 但是耶稣教导我们更重要的就是要注意从人性里面发出来的那是什么，那个才是重要的。 Oleh karena itu perhatikanlah apa yang keluar dari dalam diri kita. 所以重要的就是说要留意从我们内心里面发出来的是什么东西。 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati orang sehingga menajiskan orang itu. 因为从里面就是从人性里发出来的是恶念、沟壑、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、狂妒、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，而且能够误会人。 Ada dua hal sedikitnya kalau kita mengkategorikan ini. 起码我们可以分作2类， Yaitu pertama pikiran jahat. 第一就是邪恶的思想。 Pikiran jahat itu muncul dari dalam diri kita. 邪恶的思想哪里来的呢？是从人性里面发出来的。 Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, 我们所想的，我们所计划的， itu yang membuat kita najis di hadapan Tuhan. 这一切都会叫我们在神的面前，上帝看作是肮脏污秽的。 Kita pikirkan yang jahat, kita melakukan, merencanakan sesuatu yang jahat buat orang lain. 我们对别人有邪恶的计划、邪恶的恶念， Belum sampai melakukan, hanya memikirkan dan merencanakan sesuatu yang jahat.
kita najis di hadapan Tuhan. 虽然我们还没有做出来，不过在我们的内心里面，思想计划在神的眼中已经是很肮脏的。 Jadi apakah yang menajiskan kita di hadapan Tuhan? 其实什么事叫我们在神的面前被看作是肮脏误会的呢？ Pikiran kita, 那就是我们的思想， rencana jahat kita. 我们邪恶的计划。 Pikiran jahat dan rencana jahat itu menajiskan kita, ibu-ibu sekalian. 那么这一些都是能够肮脏误会我们的生命。 Seyogianya kita hidup dengan memperhatikan apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan. 我们应该做什么呢？我们应该做我们思想里面所计划的，我们应该做出来。 Dikatakan di dalam hukum Taurat bahwa jangan membunuh. 比方说十条诫命里面讲不可以杀人。 Tuhan Yesus katakan, kamu tidak membunuh saja, kamu membenci saudaramu saja, itu sama dengan membunuh. 主耶稣说：“你纵然没有杀人，你恨人，这就是好像等于杀人一样。” Ya, kamu tidak berzina, 你没有犯奸淫， tapi kamu memikirkan istri atau suami orang lain, dalam pikiranmu kamu sudah berzina. 但是如果你渴慕别人的丈夫，渴慕别人的妻子，你在神的面前已经犯奸淫了。 Tuhan Yesus mengajarkan demikian, 主耶稣是 ibu-ibu. 这样教导。 Satu hal yang menarik kita perhatikan bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang jahat untuk orang lain, 当我们对别人有不好的意念、计划的时候， itu akan menajiskan kita di hadapan Tuhan. 那就是我们在神的面前变成一个肮脏误会的人了。 Hal yang kedua, 第二， kita sudah melihat banyak sekali rentetan-rentetan list daripada kejahatan. 我们已经看见，刚才已经读了这些邪恶的事情。 Yang pertama kita bisa melihat dari kejahatan yang tindakan kejahatannya itu membunuh orang seperti itu. 邪恶，比方说这个邪恶一定行动出来呢，就会杀人了。 Mungkin kita tidak membunuh orang, ibu-ibu. 也许我们不会有动手杀人， Kita tidak merugikan orang. 我们没有使人家受亏损。 Tapi ingat, kejahatan, melakukan kejahatan bukan hanya dengan membunuh orang. 其实，邪恶不一定是要杀人， Kata-kata jahat juga bisa membunuh karakter orang. 这个邪恶也可能是把人家的意志扼杀人家的意志。 Kata-kata negatif yang keluar dari pikiran hati kita akan membuat orang merasa terintimidasi. 我们从邪恶的心发出来的言语，常常使人家觉得他受到威胁， Sehingga kita membuat kerugian orang lain. 以至于这样呢，就叫别人受亏损了， Sehingga kita membuat orang lain tidak dapat bertumbuh. 以至于呢，我们邪恶那些恶毒的话，使到人家呢不能够成长， Oleh kata-kata jahat yang kita keluarkan untuk orang lain. 是从我们的口里说出来的那些邪恶的话。 Seringkali kata-kata jahat inilah yang sering kita lakukan mungkin di dalam komunitas gereja atau di luar gereja. 恶毒的话常常是从人的心中出来的，不论在社会上，有的时候在礼拜堂也会有这样的情形。 Karena kita sudah memikirkan yang jahat, 因为我们已经思想不好的、坏的事情， sehingga muncullah kata-kata jahat bagi orang lain. 我们思想坏的事情，我们说出来的话也是恶毒的话。 Itu yang menajiskan kita, ibu-ibu sekalian. 那这些呢，就是叫我们的生命变成肮脏误会。 Jadi sesungguhnya apa yang menajiskan kita? 其实什么事情使我们肮脏误会呢？ Ialah perbuatan jahat yang muncul dari dalam diri kita. 那就是从我们里面发出来的邪恶， Segala sesuatu yang kita pikirkan, rencanakan, 包括我们所计划、我们所思想还没有做出来的。 serta tindakan kejahatan merupakan hal yang membuat kita najis di hadapan Allah. 我们所想的、我们所做出来的，就是我们在神的面前变成肮脏误会。 Itu yang perlu kita perhatikan, ibu-ibu sekalian. 这是我们应当注意的。 Kita hidup tidak hanya sendiri, 我们不是单单自己一个人生活， kita hidup di dalam satu komunitas, di dalam gereja. 我们是在一个群体里面，在这个教会里面生活。 Kita bertemu dengan banyak orang di dalam gereja 我们在礼拜堂能够见到很多人， dengan status, kondisi orang yang berbeda-beda.
我们见到的人有不同的身份，有不同的社会地位， Sehingga kita seringkali bisa berpikiran jahat atau merencanakan hal-hal jahat di dalam pikiran kita. 有的时候我们心中会有恶念，会有不好的思想， Oleh karena itu perhatikan cara kita berpikir 所以要留心留意我们所想的是什么， dan perhatikan kata-kata yang kita keluarkan ketika kita berbicara dengan orang-orang lain. 我们对人说话的时候要留意，从我们口中所出的言语是什么言语。 Pembunuhan karakter sama mengerikan seperti kita membunuh orang. 我们纵然没有杀人，但是我们扼杀人的意志，那也是杀害。 Karena pembunuhan karakter itu tidak membuat dia langsung mati. 我们杀害人家的毅力，杀害人家的意志，他没有马上死掉， Tapi dia akan menderita, digrogoti dengan apa yang kita katakan. 那么那个人的肉体虽然没有马上死掉，但是因为我们恶毒的话，就使他的生命受到啃齿。 Katakanlah hal-hal yang membangun hal-hal yang positif bagi orang lain. 让我们说出建立造就人的话吧。 Itulah yang ada di dalam komunitas gereja. 那是在教会的群体里面应该有的， Sehingga komunitas gereja bisa bertumbuh. 以至于基督徒的群体里面都能够一起成长。 Jadi di dalam gereja orang-orang bisa merasakan bahwa kita saling peduli satu dengan yang lain. 以至于在神的家，我们大家都感受到彼此之间互相的关怀， Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. 我们彼此的留意。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， mari kita bersama 让我们同心， kita mengoreksi diri kita agar dapat berkenan di hadapan Allah. 我们来省察，我们来改正我们自己，使我们在神的面前蒙悦纳。 Jadi kita sudah tahu apa yang menajiskan diri kita. 我们已经知道什么事能够污秽肮脏我们的生命， Sehingga mari kita mengoreksi diri kita bersama, ibu-ibu. 让我们一同反省， Sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan apapun yang kita lakukan Tuhan memberkatinya. 让我们能够在神的面前蒙悦纳。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa di dalam surga, 我们的天父， sekali lagi hamba sudah berhenti berbicara. 你的仆人已经不再讲道， Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan berkata-kata di dalam diri setiap kami. 愿神继续在我们的心中对我们说话， Tuntun kami terus Tuhan 求你牵引我们， dalam kami berkata-kata, 在我们说话的时候， dalam kami berpikir, 在我们思想的时候， sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami katakan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. 以至于我们所思想的，我们所做出来的，可以在神的面前蒙悦纳， Dan orang lain boleh merasakan kasih daripada Tuhan melalui kami. 让人们可以从我们里面感受到神的爱。 Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. 我们再次把你的话交在你的手中， Roh Kudus yang mengingatkan setiap kami 愿圣灵用今天的信息提醒我们， agar kami dapat bertumbuh bersama. 让我们的生命能够成长。 Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Ya. 感谢神的恩典，主耶稣的教导使我们知道什么是洁净的，什么是不洁净的。耶稣基督要我们注意，从我们里面，从我们心里面所发出的是什么。我们来唱一首诗歌回应今天的信息，圣教诗歌183首，求主洁净。Puji syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Guru Niel Fardik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita apa yang halal, apa yang haram, apa yang tidak haram. Firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, yaitu kita harus perhatikan, bahkan ekstra memperhatikan apa yang keluar dari dalam hati kita. Untuk menjaga hati kita bersih, hati kita suci,
Mari kita angkat satu puji-pujian PPK nomor 183. 183. Oh Tuhanku, selidiki aku. 我们来唱圣教诗歌183首，求主洁净。求主帮助我们，使我们特别留意从我们心中所发出来的许多事情，许多意念。Salam sejahtera saudari-saudari sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan pada bulan April kedua mata saya yang ada kataraknya dapat dioperasi. Ini berkat Tuhan melalui saudari Sani, di mana ia memasukkan nama saya ke dalam daftar program Baksos Rumah Sakit KMN Eye Care. Sebelum dioperasi, mata kanan saya sudah 86% hampir buta. Setelah dioperasi, mata kanan saya keadaannya bagus dan seminggu kemudian mata kiri saya pun dapat dioperasi. Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada saudari yang memberikan informasi Baksos ini kepada saya. Mohon Tuhan membalas cinta kasih mereka. 各位平安，非常感谢神，前2个月我可以开白内障，神借着三丽姐妹把我的名字放进 KMN 眼镜医院免费医诊的名单。开刀之前，我的右眼的视力剩下14%，开刀之后果效非常好，所以1个礼拜之后，左边的眼睛也开刀。感谢上帝，也谢谢几位帮助我、给我资讯的
姐妹们，使我能够得到免费的开刀。愿上帝祝福，阿们。